Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan sambung lagi jenis data dalam kod arahan. Okay, minggu lepas kita dah belajar tentang nombor bulat ataupun integer. Kemudian kita ada belajar juga jenis data nombor perpuluhan ataupun double. Okay, dalam Python kita gunakan float. Okay, ni kita ulang balik jenis data double. Okay, double ini adalah jenis data yang mewakili nombor yang mempunyai titik perpuluhan. Okay, dia terdiri daripada nombor negatif, sifar dan positif, dan yang penting dia mesti ada titik puluhan. Automatik dia adalah jenis data double. Okay. Kalau dalam bahasa pengaturcaraan, double ini yang digunakan adalah bahasa C++ C ataupun C hashtag ni. Okay, kalau dalam bahasa Python, kita tak gunakan double sebab Python tak faham double tu apa. Tapi Python faham jenis data float. Float ni kalau kita declare float ni, kita istihar float ni, maka bahasa atau cara ni dia faham ini adalah jenis data yang ada titik perpuluhan. Okey, ini contoh yang kita dah buat minggu lepas. Minggu sebelum exam contohnya norm 1. Ni pun boleh ubah norm 1 sama dengan float. Bila letak float, nombor kita dah ada titik perpuluhan. Nampak? Okey, kalau kita tulis int ataupun integer, tak ada titik perpuluhan. Itu yang membezakan antara jenis data float dengan integer int. Okay, ni operasi ni sama macam kita buat integer juga. Norm 3 sama dengan norm 1 tambah 2. So, operasi ikutlah. Tambah ke, tolak ke, bahagi atau darab. Okay, so yang terakhir mesti tulis print. Sebab kita nak tengok output. So, print apa? Nombor 3 tadi. Okay, jadi automatically komputer ni akan kira 1.2 tambah 2.1 sama dengan 3.3. So, dia keluar output kat sini. Okay, yang ni pun contoh juga nombor perpuluhan. Tapi kat sini, apa yang beza dia? Kita juga, selain daripada kita boleh suruh komputer ni kira, kita juga boleh suruh komputer ni roundkan ataupun bundarkan kepada berapa tempat perpuluhan. Contoh kat sini, kita minta komputer ni roundkan kepada 2 tempat perpuluhan. So, arahan ni adalah round ataupun bundarkan. Okey, bundarkan apa? Norm 3. Norm 3 adalah jawapan kita tadi, 3.729. Kemudian koma, buat 2. 2 tu apa? 2 ini melambangkan 2 tempat perpuluhan. Jadi, kita akan dapat jawapan 3.73. Nampak tak kat sini 29 kan? So, dia dah round kan? Okay, dia dah bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Okay. Okay, next kita nak tengok jenis data char. Okay, kita nak tengok pula apakah kriteria jenis data char. Okay. Okay, untuk data jenis char adalah jenis data yang digunakan untuk mewakili aksara ataupun char ni singkatan bagi karakter. Okay, jadi kalau dalam karakter ni kita akan merujuk kepada simbol yang berdasarkan kepada kod piawai Amerika untuk penukaran maklumat ataupun ASCI ni. Ni kita dah belajar ni, ASCI ni, American Standard Code for Information Interchange. Okay, ni antara contohnya lah. Okay, antara char tu huruf A sampai Z, huruf besar, capital letter ataupun huruf kecil. Okay, kemudian digit 1, 2 dan seterusnya, dan juga simbol simbol duit ni, alias dan sebagainya lah. Okay. Okay, kemudian kod bagi
char ni ataupun karakter ni tadi hanyalah digunakan untuk pengatur caraan C++. Jadi kita tak belajar C++, kita hanya belajar Python. Jadi ini contohlah. Okey, saya tunjukkan. Sebab C++ ni dia banyak simbol, dia banyak karakter yang kita kena faham. Jadi dia agak susah sikit lah. Okey, ni contoh dia gunakan char dekat situ. Kita lihat ni char huruf 1, ni pun boleh ubah. Ni char adalah kita nak declare dia. Kemudian ditulis A. Jadi count huruf 1, return 0. Ni buka dan ini adalah tutup. Okey. Yang keempat ni string. String adalah perkataan yang dibina daripada aksara. Tadi aksara ataupun char tadi ada A, B, C dan seterusnya. Jadi string ni adalah perkataan yang dibentuk daripada aksara-aksara tadi. Okey, sebagai contoh, kita lihat kat sini NEGARAKU ataupun negaraku. Dia membentuk perkataan kat sini. Jadi ini kita panggil sebagai string. Okey, kalau dia tulis U saja, kita panggil sebagai aksara ataupun char. Okey. Dan string ini digunakan dalam bahasa pengaturcaraan. C++ pun ada, Ruby pun ada, dan yang paling penting dalam Python. Lihat contoh bahasa pengaturcaraan Python menggunakan data string. Okey, kita lihat kat sini. Okey, first kita declare dulu pun boleh ubah apa? Ayat. Okey, kemudian jenis dia apa? String, str, string. So kita buat buka kurungan, kemudian inverted comma, tulis perkataan apa yang kita nak tulis. Contohnya selamat datang, tutup dan tutup kurungan. Okey. Kemudian kita nak suruh dia paparkan output. Jadi kita kita tulis kat sini print dan buat kurungan ayat. So dia akan print ayat yang kuning ni tadi. Okey. So kita tengok contoh So kita buka dalam online Python compiler ni, saya dah bagi link So kita typekan ayat sama dengan jenis data adalah string, str, string. Tak payah eja penuh, eja separuh je. Bila dia tukar color tu, maksudnya dia faham lah tu. Ini adalah jenis data string. So, buka kurungan. Okay, bila kita nak tulis ayat tu, kita kena gunakan inverted comma ni. Kemudian kita type lah perkataan apa kita nak tulis. Contohnya, selamat tengah hari. Okey, kemudian kita nak suruh komputer ni print apa yang kita type tu. Kita mestilah tulis print. Tengok dia tukar. Maksudnya dia faham lah. Dia akan cetak benda ni. So, dia nak print apa. So, kita minta dia print ayat. Okey, ayat yang kita tulis ni. Okey, kemudian kita run. Okey, kalau dia tak keluar, run sekali lagi. Okey, so nampak. Salah eja pula ni. Okey. So dia dah keluar output tu. Kata kita nak buat ayat yang kedua pula. Buat ayat kedua. Ayat 2. Okey. So kita declare string. Okey, buka kurungan dan juga inverted comma ni. So, tulis perkataan apa khabar. Okey, buat tanda khabar. Apa khabar. So, simbol tanda tanya. Kemudian, kita suruh komputer ni print. Kemudian nak print apa? Print ayat 2. Okay, so kita run. Okay, see? Nampak? Dia akan keluar balik apa yang kita type tadi. Okay, senang sahaja untuk kita coding bagi string, jenis data string. Okay.
Okay, untuk aktiviti hari ini, saya nak awak buat latihan Python ni. Nanti saya akan bagi sekali lagi link bagi Python online. Jadi, saya nak awak tulis ini ayat jenis string nama saya. Nama saya ni awak tulis nama awak, nama siapa. Okay, kemudian ayat nombor 2, saya berumur 14 tahun. Kemudian ayat yang ketiga, saya bersekolah di sekolah menengah Kedawang. Okey, itu saja aktiviti untuk latihan bagi Python pada petang ini. Okey, kalau ada sebarang masalah, awak boleh PM dan tanya saya. Terima kasih.